Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama menunaikan fardu subuh berjemaah. Yang saya hormati Datuk Pengerusi Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah, ahli-ahli jawatankuasa, muslimin muslimat yang dihormati. Kita masih dalam suasana PKP tujuan pihak berkuasa melaksanakan PKP dengan mensyaratkan SOP yang perlu dipatuhi adalah demi maslahat. Tujuannya untuk menjaga nyawa, keselamatan diri kita, keluarga dan juga seluruh karya kita. Jadi perkara dalam mematuhi SOP ini termasuk dalam kewajipan kita dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru marilah sama-sama kita istiqamah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi untuk kepentingan semua pihak. Tuan-tuan muslimin muslimat, tazkirah saya pada pagi ini bertajuk Kisah Taubat Wahsy bin Harb. Wahsy adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mempunyai catatan tersendiri dalam Islam dalam perkara taubat. Wahsy adalah orang yang berbuat satu dosa besar, kerana Wahsy telah sewaktu zaman jahiliahnya dia telah berkomplot, dia terlibat dalam komplot pembunuhan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy adalah seorang hamba dan hamba keturunan Habsyah. Di zaman itu tidak dipandang tinggi kerana selayaknya orang-orang Habsyi pada masa itu di mata orang-orang Arab sekadar menjadi hamba. Hindum binti Utbah, seorang wanita yang terkemuka di kota Mekah pada masa itu, dia telah merencanakan untuk membunuh bapa saudara Nabi
kerana rasa benci dan juga dendam yang amat sangat terhadap Saidina Hamzah, kerana diketahui bahawa Hindung isteri kepada Abu Sufyan, lelaki yang paling berpengaruh di kota Mekah pada masa itu. Bapa dan juga saudara-saudara lelakinya telah mati dibunuh oleh Saidina Hamzah di dalam perang Badar. Dan Hindung berfikir secara strategik, tidak mungkin Saidina Hamzah boleh dibunuh di dalam peperangan biasa, kerana diketahui pada masa itu Saidina Hamzah seorang yang sangat gagah perkasa. Kalau ada mereka yang ingin mencabar Saidina Hamzah di medan tempur, seolah-olah mereka bersedia untuk mati, kerana sangat diketahui Hamzah seorang yang cukup gagah perkasa. Kekuatan Saidina Hamzah ini, riwayat menceritakan bahawa beliau sebelum Islamnya gemar berburu. Dan Saidina Hamzah kalau berburu, dia tidak berburu binatang biasa. Dia berburu binatang buas seperti singa, hanya menggunakan tombak dan juga panah. Dia boleh menundukkan seekor singa, adalah sesuatu yang luar biasa, tuan-tuan. Kekuatan seekor singa ini setara dengan kekuatan seekor harimau belang. Saya pernah diberitahu oleh seorang kawan saya, dia pun suka berburu juga. Dia kata pernah satu hari semasa dia berada dalam hutan, dia menemui seekor bangkai harimau yang dijerat oleh pemburu haram. Dia kata kalau tengok pada bangkai itu, dia kata mungkin dah 2-3 hari mati. Dan pada radius 10 kaki daripada bangkai harimau itu telah menjadi terang benderang, dia kata. Sebab barangkali harimau itu dia menggelupur, dia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Dia kata ada pokok sebesar peha patah, kerana mungkin diterjah oleh harimau ni, patah pohon tu. Dia kata memang luar biasa. Dan kekuatan seekor harimau ni lebih kurang seekor singa jantan. Saya tinggal di Taman Melawati, Hulu Kelang tu. Ujung dapur rumah saya tu pagar zoo. Jadi kalau tuan-tuan nak jimat, tiket boleh mari rumah saya. Tingkat atas tu boleh nampak gajah. Dalam zoo tu boleh nampak binatang zoo. Dan setiap malam kita akan mendengar ngauman singa daripada zoo negara. Jadi tak perlu pakai kunci. Waktu malam tu dia mengaum, memang menggetarkan hatilah, kuat bunyi. Begitulah tuan-tuan, lebih kurang Saidina Hamzah kekuatannya yang boleh menundukkan seekor singa. Maka Hindung binti Utbah, dia berfikir secara strategik. Dia telah mengupah Wahsy bin Ham, seorang yang cukup pandai bermain dengan lembing, bermain dengan tombak pada masa itu. Wahsy telah dijanjikan oleh Hindung sekiranya ia dapat membunuh Saidina Hamzah, Hindung telah menjanjikan kebebasan kepada Wahsy. Dan bagi seorang hamba,
tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada mendapat kebebasan. Lalu Wahsy telah bersetuju untuk melaksanakan misi ini. Maka apabila tiba peperangan Uhud, peperangan yang kedua berlaku dalam sejarah Islam, di mana peperangan ini berlaku di satu tempat dekat dengan Gunung Uhud. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah, sama ada berbuat umrah ataupun haji, saya percaya telah pun melawat dekat perbatasan Uhud ini. Gunung Uhud adalah satu gunung yang unik kerana ia berbentuk pulau, ia boleh ditawar. Maka di dalam peperangan Uhud ini Nabi SAW telah memberi pesan kepada tentera Islam, iaitu kepada pasukan pemanah yang menjaga keselamatan tentera Islam supaya tidak meninggalkan tempat perkuburan mereka. Nabi memberi pesan, kalau apa pun berlaku, jangan tinggalkan. Pasukan pemanah ni macam, kalau dalam tentera tu sniper lah. Dia boleh merosakkan kekuatan musuh. Dia boleh lakukan sabotaj ke atas musuh. Maka tentera Islam ketika berdepan dengan tentera kafir Quraisy pada masa itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, satu nama besar yang sebelum Islamnya dia adalah seorang panglima yang cukup dikenali dan cukup strategik di medan perang. Bila berdepan dengan tentera Islam, dengan mudah sekali tentera Islam menewaskan tentera musyrikin ini, sehingga Khalid Al-Walid mengundurkan segera tentera dia. Lalu tentera Islam menyangka bahawa mereka telah mencapai kemenangan mutlak. Jadi selepas tentera Quraisy mengundur diri ini, tinggallah banyak ghanimah perang. Ghanimah perang ni berupa kuda, ya unta, ya bekalang-bekalang. Ya, orang Arab dulu-dulu pedang mereka pun dihias dengan batu permata dengan emas. Semua ini adalah ghanimah perang yang sangat berharga. Dan ketika tentera Islam sedang mengutip ghanimah perang ini, pasukan pemanah ni, mereka merasakan bahawa mereka tidak boleh ketinggalan di dalam mengumpulkan harta rampasan. Allah Ta'ala menguji tentera Islam dengan bertembung dengan tentera musuh. Boleh dia atasi, tetapi dalam masalah harta, tentera Islam telah tewas. Mereka lupa kepada pesanan Nabi SAW supaya tidak meninggalkan. Dan kerana mengingkari arahan Nabi SAW, tentera Quraisy, apabila Khalid Al-Walid dia melihat peluang yang baik, tak kala tentera Islam tidak bersedia, mereka melakukan serang balas, menyebabkan 70 tentera Islam telah gugur syahid. Dan Wahsy mengambil kesempatan daripada keadaan kelang kabut Saidina Hamzah yang dilihatnya mempunyai peluang, lalu dia melontarkan lembing, terkena rusuk kanan Saidina Hamzah dan tembus di rusuk kiri dia. Dan Saidina Hamzah telah syahid. Dan kematian Saidina Hamzah ini masih tidak memuaskan hati
Hindun binti Utbah, dia telah mengarahkan Wahsy membelah dada Saidina Hamzah dengan tombak dia, dan Hindun melakukan penganiayaan terhadap jenazah Saidina Hamzah, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih di atas peristiwa tersebut. Sehingga kan Nabi tidak boleh dengar nama Wahsy dan Nabi tidak boleh melihat wajah Wahsy. Maka tak lama kemudian, selepas berlakunya beberapa peperangan yang lain, tibalah masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang Islam seramai 10,000 orang telah datang ke negeri Mekah untuk membuka negeri ini, membebaskan Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10,000 umat Islam pada masa tu, bila datang ke kota Mekah, musyrikin tak boleh buat apa-apa. Sebab kekuatan Islam pada masa itu sudah melampaui kekuatan yang ada pada kaum musyrikin di Mekah, dan mereka tidak ada pilihan selain mereka terpaksa menerima kedatangan Nabi untuk membebaskan kota Mekah itu. Malah Hindun binti Utbah yang telah merencanakan pembunuhan Hamzah juga telah memeluk Islam, dan suaminya Abu Sufyan, pemimpin Mekah, juga telah memasuk Islam. Diikuti oleh orang-orang Quraisy yang lain, dan di celah-celah peristiwa pembukaan kota Mekah itu, Wahsy bin Harb antara orang yang masih belum memeluk Islam, kerana dia merasakan bahawa dia telah melakukan dosa besar kerana telah membunuh bapa saudara Nabi. Wahsy nak masuk Islam, tetapi dia ragu-ragu adakah dia akan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adakah Allah akan mengampunkan dosa dia. Maka menurut riwayat Ibnu Abbas, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahawa Wahsy nak masuk Islam, tetapi Wahsy merasa ragu. Dalam riwayat ini diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Wahsy, pembunuh Hamzah, untuk mengajaknya masuk Islam. Lalu apabila Nabi datang, Wahsy lantas menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, bagaimanakah engkau akan mengajak aku masuk Islam, sedangkan engkau sendiri pernah mengatakan bahawa seorang pembunuh, musyrik dan penzina yang telah jatuh ke dalam dosa dan akan menerima azab yang berlipat ganda serta kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Sedangkan aku semua itu telah aku lakukan. Apakah menurutmu ada keringanan ke atas dosa-dosaku ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab, Nabi tunduk saja, Nabi diam saja. Lalu ketika itu turunlah wahyu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amala 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Yang bermaksud, kecuali orang-orang yang bertaubat
beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hebatnya Islam ni tuan-tuan, luasnya Islam ni dalam masalah taubat. Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa-dosa kejahatan yang dilakukan seseorang dan digantikan dengan kebajikan. Tetapi Wahsy, dia belum puas hati lagi, dia rasa dia ni terlalu berdosa. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, taubat, beriman dan beramal soleh itu sangatlah berat. Tidak mungkin aku akan dapat memenuhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak jawab juga. Nabi tunduk saja. Lalu turunlah wahyu yang kedua berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Wahsy masih belum puas. Dia merasakan bahawa dia tidak selayaknya mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia terus bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, aku fikir bahawa pengampunan ini hanya bagi orang yang dikehendaki Allah, sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku ini diampunkan atau tidak diampunkan Allah. Apakah soal ini masih ada keringanan? Wahsy ni dulu dia bunuh bapa saudara Nabi. Nabi sedih di atas perbuatannya. Sekarang nak masuk Islam, banyak pula soal jawab. Tetapi Nabi SAW tetap sabar. Nabi tunggu. Wahsy bertanya kepada Nabi, Nabi tak jawab juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjawab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ketiga berturut-turut. Istimewa tuan-tuan pembunuh Hamzah ni. Orang yang telah melakukan dosa besar, Allah melayani. Di dalam ayat yang ketiga ini, dalam surah Az-Zumar ayat 53, sehingga sahabat rasa seolah-olah special Wahsy ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innal ladzina yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat tuan-tuan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayat ni untuk Wahsy sajakah? Kami-kami semua ni lagu mana? Sahabat merasakan seolah-olah ayat ni hanya untuk Wahsy saja. Lalu Nabi berkata kepada sahabat, Nabi kata, tidak, memanglah ayat ni Allah menurunkan ayat ni di atas persoalan yang dilontarkan oleh Wahsy. Tetapi ayat ni sebenarnya adalah untuk semua para hamba
yang mahu beriman, yang mahu bertaubat dan beramal soleh, mereka akan mendapat pengampunan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat kita ni, dalam barangkali dulu zaman-zaman kita muda-muda adalah dosa kita buat, tetapi kalau kita nak banding dengan dosa yang dilakukan oleh Wahsy ni, jauh sangatlah. Kita dulu, zaman dulu mungkin adalah sikit nakal-nakal, kita buat dosa, mintalah ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah rahmatnya itu sangatlah luas. Allah kata janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Ni orang-orang yang menzalimi diri sendiri ni. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Tuan-tuan muslimin muslimat, demikianlah Islam ni begitu luas, ya, agama yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu rahmatnya kepada orang yang hendak kembali kepada dia. Jadi tuan-tuan, Wahsy ni bila dia dengar ayat yang ketiga ni, ayat daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-53, dia kata pada Nabi, Rasulullah, kalau yang ni aku boleh masuk Islam. Lalu dia pun masuk Islam, dan Wahsy menjadi sahabat kepada Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat ni tuan-tuan sangat kasih kepada baginda Rasul. Termasuklah Wahsy, ia kasih kepada Nabi, tetapi dia tidak mahu melukakan hati Nabi, kerana dia tahu bahawa Rasulullah tersangat sedih di atas peristiwa pembunuhan Saidina Hamzah di medan Uhud. Jadi Wahsy ni dia tidak berkecil hati. Daripada jauh, kalau dia nampak Rasulullah, dia akan ambil jalan lain. Dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah, kerana dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup sedih di atas peristiwa itu dan tidak boleh lihat wajah dia. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Wahsy bin Harb ini, memberi kemuliaan kepada dia sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabatnya, iaitu Saidina Abu Bakar, telah menjadi khalifah Islam yang pertama. Dan cabaran yang dihadapi oleh Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang menggantikan Nabi pada masa itu, apabila munculnya 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang murtad. Sebab masa sebelum akhir hayat baginda Rasulullah, Islam sudah pun berkembang meluas daripada Jazirah Arab. Dan setengah-setengah daripada puak-puak yang masuk Islam ni, mereka tak cukup kuat. Bila Nabi wafat, mereka keluar balik, mereka menjadi murtad. Kumpulan yang kedua adalah orang yang enggan membayar zakat, ia isytihar, dia tidak mahu bayar zakat. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Dan pada saat itu, kumpulan yang mengaku menjadi Nabi ini adalah cukup berbahaya kepada negara Islam pada masa itu. Lalu Saidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, tanpa menunggu, terus menghantar Panglima Khalid Al-Walid untuk menumpaskan pemberontak yang mengaku menjadi Nabi. Siapakah mereka ni? Salah seorang yang cukup dikenali, yang bernama Musailamah. Musailamah tuan-tuan, bukan keleng-keleng orang, bukan calang-calang orang ni. Musailamah ni, pertama, dia lidahnya tajam. Lidahnya tajam bermaksud Musailamah ni dia seorang sastrawan, dia orang ahli bahasa Arab, dia penyair. Kalau dia ceramah, kalau dia berpidato, orang akan yakin kepada dia, orang akan ikut dia. Dan Musailamah pada masa itu memimpin satu puak yang sangat dikenali di Jazirah Arab, satu puak yang pandai
dalam seni peperangan. Puak apa nama dia? Puak Yamamah. Puak Yamamah ni tuan-tuan, dia pandai. Bak perang ni dia pandai, buat senjata pun dia pandai. Kalau dia pergi perang, tak cabut ulu. Sebab apa? Pedang mereka berkualiti. Kalau puak-puak lain berperang asyik cabut ulu je, tapi dia tidak. Maka Musailamah ini dia telah mencabar kerajaan Islam pada masa itu dengan mendakwa bahawa dirinya menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah ni tuan-tuan, dicatatkan dia ni bisa orang ni. Sebab di antara beberapa orang Mekah pada masa itu, Musailamah adalah orang yang berani menjawab cabaran Allah. Ketika orang-orang Mekah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka-reka ayat Al-Quran. Mereka kata Quran ni daripada Muhammad, bukan dari Allah. Allah mencabar mereka, Allah mencabar bangsa Arab ni yang terkenal dengan kepetahan bahasa mereka. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang bermaksud, dan jika kamu tetap di dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tidak mampu kamu buat, Allah kata wad'u syuhada'akum, ajaklah kawan-kawan kamu. Dan Musailamah ni dia jawab, tuan-tuan. Dia telah cuba menulis beberapa ayat yang dia tiru daripada gaya bahasa surah Al-Fil. Itulah dia tuan-tuan, si pembohong Musailamah Al-Kazab ini. Dia memimpin satu puak yang cukup pandai dalam seni peperangan. Maka Khalid Al-Walid semasa membawa tentera Islam, peringkat awal tidak dapat mengekang kedudukan kaum Yamamah ni. Puak ni lebih kurang, kalau di Jepun dulu nama puak ni, kalau di Jepun dulu puak Yamato. Hebat. Bab berperang seni dia memang hebat masa tu. Daripada puak Yamato ni lah datangnya Nini Mono Mikoto Ambertesu Ame Kami. Siapa tu? Dewi Matahari. Daripada puak dia datang Tuhan dia yang mereka sembah, yang orang Jepun sembah pada hari ini, maharaja mereka yang berasal daripada keturunan Yamato ni. Bijak. Jadi apabila tentera Islam di bawah pimpinan Khalid menghadapi kebuntuan pada masa itu, lalu Khalid Al-Walid pun menyusun kembali tentera Islam. Maka dalam pusingan yang kedua pada masa itu, Washi bin Ham dia juga menyertai peperangan ini. Lalu dia pun bawalah tombak dia yang dia pernah bunuh Hamzah dahulu. Dia bawa dan dia pergi cari mana manusia bernama Musailamah. Lalu apabila dia mendapat peluang yang baik, lalu dia pun lontar. Lembing dia ini terkena di dada Musailamah. Matilah Musailamah di medan tempur, telah menyebabkan pasukannya menjadi lemah semangat. Lalu tentera di bawah pimpinan Khalid Al-Walid dapat memecahkan pertahanan Yamamah. Akhirnya pemberontak-pemberontak ini dapat dihapuskan. Lalu Washi tuan-tuan dalam kata-katanya yang masyhur, tak kala dia pergi berdekatan dengan mayat Musailamah Al-Kazab, di dadanya terpacak lembingnya. Lalu dia pun mencabut lembing itu daripada dada Musailamah. Lalu dia pun berkata, Washi berkata, aku telah membunuh
sebaik-baik orang dengan lembingku ini. Ketika aku menentang Islam, kini dengan lembing yang sama aku telah membunuh sejahat-jahat orang yang menentang Islam. Demikianlah tuan-tuan muslimin muslimat, Allah memberi kemuliaan kepada Wahsy meskipun di awal di zaman jahiliah dia menentang Islam dan dia melakukan dosa besar dengan membunuh bapa saudara Nabi. Tetapi dengan tekadnya, dengan imannya yang kuat, dia bertaubat dan dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahsy diberikan kemuliaan, dia menjadi orang yang telah mengangkat agamanya dan juga menghapuskan musuh-musuh Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, semoga kisah Wahsy ini akan terus menjadi ibrah dan inspirasi kepada kita dalam perkara, terutamanya dalam perkara yang berkait dengan taubat. Marilah tuan-tuan muslimin muslimat, kita istiqamah dengan Islam ini. Kita usaha sungguh-sungguh beramal, beriman kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakat kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.